Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan berkenaan sistem kewangan 313. Okey. So di sini adalah main dashboard kita, yang mana kat sini kita boleh nampak berapa kita punya gross sales, berapa kita punya total collected money, berapa kita punya account receivable, maksudnya orang masih berhutang dengan kita, dan berapa account payable kita. Account payable ni bermaksud berapa yang kita berhutang dengan supplier. Okey. Jadi kat sini kita juga boleh nampak kita punya summary cash book flow kita, berapa cash in, berapa expenses. Okey, so kita boleh tengok juga kat sini kan, macam ni kan. Dan kita boleh juga tengok kita punya monthly cash flow trend ikut bulan lah. Sini ada graph, so kita boleh pangkah mana-mana yang kita tak nak. Okey, dan di sini adalah total top outstanding receivable lah. Okey, so ini adalah semua data-data ni adalah data-data dummy yang saya key in, okey, untuk buat testing lah. Okey, so dekat sini kalau kita tengok dekat dashboard ada database. So database ni kita boleh save kita punya senarai klien lah. Senarai klien, senarai charts of account. Charts of account ni dia ada kod-kod dia. Kod-kod dia ni biasa accountant tahulah. Dia 1,000 sampai 2,000 untuk apa, 2,000 sampai 3,000 untuk apa dan sebagainya. Dan benda ni semua kena isi untuk kita nak dapatkan laporan kewangan yang tepat lah. Okey, nanti saya akan tunjuk di hujung video ni apa guna dia. Okey, kalau kita tengok dekat account receivable AR account receivable AR ni, okey, so kat sini adalah tempat kita nak register kita punya klien. Okey, contoh kita dapat klien, kita register kat sini. So sini ada client database. So client database ni, setiap klien tu adalah dia punya dokumen-dokumen ni semua ada kat dalam ni. Sebagai contoh ni ada official receipt dengan invoice. So kita boleh create lah, create quotation ke, record customer, contoh customer bagi PO kan, kita record PO dia. So kalau contoh customer terus nak order, kita boleh terus direct invoice dan sebagainya lah. Okey. Dan kita juga, kalau kita tengok balik tadi kan, kita boleh tengok sini baki berapa yang dia belum bayar. Sebagai contoh Datuk Alif ni, berapa yang belum bayar, 3,000 dia tak bayar langsung lagi. Kalau contoh kita tengok Mega Holding ni, dia dah bayar separuh. Okay, so ada 4,500 lah. So kalau untuk buat payment, boleh tekan kat sini ataupun tekan dekat receive payment, dulu boleh. Okay, kat sini pun kalau contoh dah banyak sangat, kita ada filter, function nak filterkan lah. Dan kita juga boleh tengok all documents kat sini. Okay, kat sini kita boleh tengok based on sort by date ke, ataupun nak, contohlah kita nak kita nak invoice saja, kita nak official receipt saja, nak quotation saja dan sebagainya, semua boleh. Okay, kita ada filter dan sebagainya lah. Okay, kalau kita tengok dekat order ni adalah mana-mana yang customer yang bagi purchase order, dia akan keluar kat sini. So kalau kita contoh takut terlepas pandang kan, kita boleh check dekat kita punya order lah. Dan kalau kita tengok AR aging report, aging report ni nak tengok Allahumma salli ala Muhammad, account ataupun klien-klien yang belum bayar, dia akan keluar dekat sini lah, dalam senarai aging, debtor aging. Okay, kalau kita tengok summary dia adalah keseluruhan lah. Maksudnya dia summarikan terus lah berapa, dia tak ada senarai invoice. Kalau kat sini dia ada senarai invoice terus, invoice berapa. Contoh kalau Datuk Alif ada 5 invoice belum bayar, dia akan senarai kat sini. Gitu. Dan kalau kita nak print SOA ni statement of account, kita print SOA ni dan kita nak bagikan kepada klien, suruh klien bayar. Itu function SOA. Okay, so next kita boleh teruskan kepada AP. Okay, AP adalah account payable lah. Account payable ni hutang kita dengan hubungan kita dengan supplier. So kita boleh isi supplier name, contact person dia siapa dan sebagainya, dan kita boleh juga masukkan terus nombor account dan bank apa. Okay, sebagai contoh dengan kedai IT Cemerlang ni, kalau kita tengok vault dia, kita ada beli barang dengan dia, kita tengok ni kan. Okay, saya beli graphic card sebagai contoh, RTX 4080, belum bayar lagi. So kita boleh letak tarikh, berapa terms dan sebagainya lah. Okay, dan bila kita, contohlah kita dah isi kat sini kan, detail kat sini. So dekat setiap dokumen nanti, contoh kita nak buat invoice baru, dia dah terus lah ada nombor account, ada siapa ATTN, okay, apa dia punya nama syarikat dan sebagainya lah. Semua ada kat sini. So mudah lah kan. Dan juga kalau contoh dekat database tadi, kalau tuan-tuan puan isi tuan-tuan punya servis kat sini lah, so dia punya drop down tu lebih mudah lah. Kita boleh pilih je daripada drop down invoice tu. Okay, so tadi kita baik pada AP. So sebagai contoh, kalau kita tengok dekat Random Farm Pro Cloud
Okay, ni adalah senarai bil yang kita dah bayar. Kita boleh filter out dokumen. Sama jugalah macam yang tadi lah. Dia sama je. Dan dia ada total amount berapa yang kita hutang. Okay, kita boleh tengok all documents yang ada. So all documents ni termasuk dengan PV ni, maksudnya payment voucher lah. Payment voucher daripada cashbook. Okay, apa-apa berkenaan dengan payment voucher dan bayaran-bayaran yang kita keluarkan lah, semua akan dekat sini. Okay, so kita boleh tengok kat sini purchase order, supply bills, payment vouchers dan lain-lain. Okay, so kita tengok balik, tengok AP aging report pun ada. So contohnya ni kita belum bayar kan, so kita boleh print SOA. Ni sekadar untuk simpanan kita lah yang kita belum bayar dekat customer kita lagi. Okay, so kita tengok dekat cashbook dan bank. Cashbook dan bank ni adalah senarai kita punya Allahumma salli Muhammad, duit keluar masuk syarikat lah, ataupun kalau bahasa Melayu kita panggil sebagai buku tunai. So buku tunai ni dia ada history transaction kita keluar duit keluar masuk. Sebagai contoh daripada bawah ni kan, so daripada atas modal permulaan syarikat sampai ke bawah, dia tarikh paling lama kepada paling baru, ataupun kalau nak tukar dia punya turutan pun boleh juga. Ada cara dia lah, nanti akan datang saya share. Sepatutnya dia ada satu kat sini boleh sort mana dulu lah, sama macam sebelum-sebelum ni kan. Kalau kita tengok master document ni pun, kita boleh tengok semua dokumen. Ini semua keseluruhan, invoice ke OR, official receipt, bill, semua dekat sini. Dekat cashbook bank ni semua sekali. Okay, AP dengan AR campur lah. Ini lebih mudah untuk kita nak check. Kita balik pada cashbook ledger. Kat sini kita nampak duit keluar masuk, jumlah keseluruhan apa semua. Dan kalau kita tengok dekat sini, ada bank recon mode. Recon ni maksudnya kita nak comparekan dengan kita punya statement bank. Sebagai contoh, dalam statement bank berapa ribu total baki. Lepas kita check lah transaction dia satu-satu. Kalau match, kita double click, dia akan bagi tahu okay, ni match dan sebagainya. Mana yang tak match dia tak payah klik lah. So nanti kita nampak lah account kita tally ke tidak dengan yang daripada statement bank. Okay, dan kalau tuan-tuan tengok kat belah kiri ni, kat sini ada duit, ada direct transaction punya key in lah. Contoh kalau tuan-tuan beli barang dekat MyDin ke apa, semua boleh isi kat sini. Boleh kategori. Okay, kategori charts of account ni adalah yang kita isi kat database tu. Okay, so kod ni penting tau. 1,000 sampai 2,000 kena tahulah berapa benda tu kan. Itu accountant mesti tahu. Kalau tak tahu nanti waktu kalau tuan-tuan perempuan berminat, saya boleh share sekali lah apa benda masuk dia kan. Okay, so ini kita boleh pilih sama ada kita pakai tunai ataupun account, berapa ringgit apa semualah. Kalau kita save transaction sini, dia akan automatic ada dekat sini dan semua benda akan dikira sebagai secara automatic. Okay, dan last sekali adalah berkenaan dengan accounts dan audit general ledger lah. So kat sini kita akan dapat laporan kewangan profit and loss. Profit and loss ni dia akan senaraikan. Sebab tu saya cakap kod tu penting. Sebab kod dengan cara kod ni lah PNL, kita punya sistem PNL boleh organize sama ada entry kita tu untuk operating expenses ke, untuk sales ke, ataupun untuk apa. Semua tu bergantung daripada kita punya kod ni. Okay, setiap transaction ada kod dia. So kita kena masukkan lah. Okay, so kalau kita print kat sini, dia akan nampak macam ni. Gitu. Okay, sistem kewangan. Okay, ini kat atas ni nanti nama syarikat korang. Lepas tu kat sini dia beritahu lah apa semua kan. Gitu. So kalau kat sini, kalau tally, kalau contoh net asset, betul lah, net asset ni dengan total equity tally. So maksudnya tuan-tuan perempuan punya laporan tu lengkap. Kalau tak tally tu, ada lah tu mana-mana masalah yang perlu kita tengok. Okay, so saya rasa itu saja untuk demonstration pada hari ini. Jika tuan-tuan perempuan berminat untuk dapatkan sistem kewangan 313, insyaAllah boleh hubungi kami di bio lah, insyaAllah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.